Selamat pagi dan salam sejahtera, murid-murid semua. So, hari ini cikgu akan masuk bab yang baru iaitu bab 7, ketaksamaan linear. So, hari ini kita akan mulakan dengan 7.1 terlebih dahulu, iaitu tajuk dia ketaksamaan. So, apakah itu ketaksamaan? Dari perkataan dia, kita sudah tahu kan? Tak sama. Okay? Tak sama. Maksudnya tidak sama kan? Tidak sama. Okay, ketaksamaan. So, mari kita tengok contoh di bawah ini ya. Terus di sini, cikgu ada satu tablet A yang berharga RM1,400 dan satu tablet B yang berharga RM1,600. So, dua kuantiti yang tidak sama ini kita panggil ketaksamaan. Dua harga ini tidak sama kan? So, ini kita panggil ketaksamaan. Ini 1,400, ini 1,600. So, harga tidak sama. So, kita panggil ketaksamaan. So, kalau jika mau buat perbandingan, kita dapati bahawa harga untuk tablet A, harga A ini kan, dia adalah kurang daripada ataupun lebih daripada harga tablet B. Mana satu lebih murah? Tablet A kan. So, harga A lebih kurang daripada harga B. Okay? So, ini ayat yang kita boleh buat jika kita mau buat perbandingan. Okay? So, dalam konteks matematik, okay, kita akan guna simbol. Senang lagi. So, dalam video ini kita akan belajar dua simbol. Sebenarnya kita ada 4. Okay, 2 lagi kita akan belajar dalam video yang seterusnya. Okay, video ini kita akan belajar 2. So, cikgu akan tulis di sini. Yang pertama, simbol yang macam ini. Yang kedua, simbol ini. So, simbol macam ini bermaksud lebih besar daripada. Manakala yang ini kurang daripada. Kurang daripada. Okay? So, jika kita mahu tulis ayat ini dalam konteks matematik, kita guna simbol ini, iaitu A ini dengan B. Okey, mana satu simbol yang sepatutnya kita letak? A lebih kurang daripada B kan? Jadi maksudnya kita guna simbol yang ini, kurang daripada. Okey? Ataupun cikgu ajar satu cara, macam mana kamu boleh ingat simbol ini. Okey, bayangkan ini merupakan mulut buaya. Okey, buaya ini ya, dia buka mulut dia besar macam ini. So, nombor di sebelah dia adalah lebih besar. Okey, di mana arah buka mulut ini buka, okey, nombor ini lebih besar. Okey, contoh di sini. Kalau cikgu mau guna contoh yang ini, okey, kita tengok. Okey, contoh cikgu ada 6, 5. So, 6 lebih besar daripada 5. So, di mana mulut buaya ini pukat, nombor di sebelah sini adalah lebih besar. Okey, yang besar ini dia hadap ke sini kan, so nombor ini lebih besar. Maknanya 6 lebih besar daripada 5. Kalau kita tengok, ini mulut buka sini kan, so maksudnya B dia lebih besar daripada A. Ataupun kita cakap A dia lebih kurang daripada B. Okey, boleh? Okey, sekarang kita tengok contoh yang kedua. Okey, so ini adalah penimbang kan. So, ada 2 di sini. So, mana satu jisim dia lebih berat? Mana satu jisim lebih besar? Mana satu lebih berat? Ini kan. Yang X tambah 50, ini lebih berat. Ataupun kita cakap lebih besar jisim dia daripada 80. Jadi, kalau lebih besar, kita guna yang ini. Okay, so X tambah 5, 50, jisim dia lebih besar daripada 80. Sebab ini bawah kan, ini atas. Jadi ini lebih berat. Okay, jadi sekarang tahu sudah, dua simbol ini kena pandai, kena pasti. Ini lebih besar daripada, yang ini kurang daripada. Okay, seterusnya, okay, cikgu akan ajar macam mana kita bandingkan nilai nombor.
So, masih ingat bab 1, kita belajar tentang garis nombor. Okey, semakin ke kiri, nilai nombor semakin kecil kan? Semakin ke kanan, nilai semakin besar. Semakin besar. Okey, jadi kalau cikgu mahu anda semua bandingkan nombor 2 ini. So, kita ada negatif 2 dengan 3. So, mana satu nombor sepatutnya kita letak di tengah ini? Lebih besar daripada ataupun lebih kecil daripada? Okay, so dari garis nombor ini kita tahu semakin ke kiri, nombor semakin kecil. Jadi negatif 2 ini dia adalah di sebelah kiri 3 ini kan. So maksudnya negatif 2 lebih kecil. So lebih kecil maksudnya kurang daripada 3. Kurang daripada 3. Okay? Ataupun kita boleh tulis macam ini. 3 ini dia adalah lebih besar daripada negatif 2. Boleh saja. Okay? Sama saja kedua-dua ini. Okay? Yang kedua, ini pun sama. Negatif 7 dengan negatif 2. Negatif 7, dia di sebelah kiri negatif 2 kan? Jadi maksudnya negatif 7 lebih kecil. Lebih kecil. Okay? Ataupun kita boleh cakap negatif 2 ini dia di sebelah kanan negatif 7. Kalau di sebelah kanan, sebab semakin ke kanan, semakin besar nilai. Jadi negatif 2 ini dia adalah lebih besar daripada negatif 7. Jadi boleh kan? So ini ingat. Okay, ini sangat penting. Ingat, lebih besar daripada. Dan lebih kecil ataupun kurang daripada. Okay, seterusnya kita pergi yang ketiga, iaitu memelihara ketaksamaan dan menebik. Kita akan belajar macam mana kita terbitkan ketaksamaan algebra. Daripada perkataan algebra, kita sudah tahu mesti dia ada kaitan dengan boleh ubah. Contohnya X. Okay, so kita tengok garis nombor di bawah ini. Kita ada satu nombor 4 dan satu kuantiti, satu nombor yang kita tidak tahu nilai dia, iaitu X. Kalau kita mahu tahu hubungan antara 4 dengan X ini, macam mana? So, X ini, adakah dia lebih kurang daripada 4 ataupun dia lebih besar daripada 4? So, X ini dia di sebelah kanan 4 kan? Kalau semakin ke kanan, nilai semakin besar. Semakin besar. Jadi kita dapat tahu X ini dia adalah lebih besar daripada 4 sebab dia di sebelah kanan 4. Okay, so itulah cara kita ungkapkan ketaksamaan algebra. Okay, so kita mahu tahu hubungan antara X dengan 4 ini. Jadi X mesti di depan. X di depan. X ini dia lebih besar daripada 4 sebab dia di sebelah kanan. Semakin kanan, semakin besar nilai dia. Okay, so untuk soalan ini, okay, apakah hubungan antara X dengan 8? Okay, X dengan 8, apakah hubungan? X ini dia di sebelah kiri kan? Kalau semakin kiri, semakin kecil nilai dia. Maksudnya nilai X ini adalah kurang daripada 8. Jadi kurang daripada 8. Okay, boleh? Okay, jadi ingat saja. Ini lebih besar daripada. Ini kurang daripada. Okay, so kita sambung ke video kedua nanti.